Assalamualaikum pelajar, apa kabar semua? Semua sehat? Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Cikgu. Cikgu. Sehat. Sehat. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk sesi pembelajaran pada hari ini, cikgu membuat satu kelainan yang mana sebelum kita memulakan pembelajaran, cikgu ada sediakan satu game. Game ini ialah game roda kata. Oke, cikgu akan share kontennya. Nampakkah? Belum tidak, Cikgu. Sudah. Tak nampak lagi. Oke, kejap ya. Nanti kalau sudah nampak, bagi tahu cikgu ya. Nampak Cikgu? Nampak, Cikgu. Oke, sebelum Sudah. kita mulakan game ini, cikgu akan beritahu serba sedikit tentang game ini. Oke, yang pertama, pelajar dikehendaki meneka satu perkataan berdasarkan pernyataan yang diberikan. Yang kedua, pernyataan yang diberikan terbahagi kepada dua, yang mana bahagian pertama, pelajar akan mencari satu perkataan yang diakhiri dengan huruf K. Manakala bagian kedua, pelajar dikehendaki mencari perkataan yang diawalkan dengan huruf K. Semua sudah ready? Kalau sudah ready, aku akan tekan. Ready. Oke, untuk bahagian yang pertama. Apakah yang seerti dengan hampir pecah? Retak. Cikgu. Retak jawabannya. Oke. Kita tengok kalau betul. Betul. Oke, soalan seterusnya. Binatang apakah yang hidup di dua alam dan berwarna hijau? Katak. Cikgu. Katak, Cikgu. Katak. Betul. Oke, apakah kata sinonim bagi gali? Korek. Korek, Cikgu. Oke. Betul, correct. Oke, sekarang kita akan ke bahagian kedua, yang mana pelajar akan meneka perkataan yang berawalkan huruf K. Yang pertama, apakah benda yang berwarna putih dan mencatat maklumat? Kertas, Cikgu. Kertas Cikgu. Oke, kita tengok kalau betul. Ya, kertas. Betul, kertas. Seterusnya, apakah antonim bagi lembut? Keras Cikgu. Keras. Pokoknya keras. Ya, keras, Cikgu. Betul. Dan soalan yang terakhir, pastikan semua betul ya. Siapakah adik-beradik tertua tapi bukan abang? Kakak. 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 Tengok Kakak. kalau betul. Betul. Tania. Oke, kita pun sudah main game, kita sudah buat kita punya sel-sel otak berfungsi. Jadi, kita akan teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tata bahasa, yaitu kita akan belajar ayat biasa, kita akan belajar ayat songsang. Untuk konten kita pada hari ini,
kita ada 3 perkara. Yang pertama, kita akan belajar ayat biasa. Yang kedua, kita akan belajar ayat songsang. Dan yang ketiga, cikgu ada sediakan 1 latihan pengukuhan untuk menguji sama ada kamu boleh membina ayat songsang daripada ayat biasa ataupun membina ayat biasa daripada ayat songsang. Cikgu akan mulakan sesi pembelajaran kita dengan ayat biasa. Ayat biasa. Oke, ayat biasa merupakan ayat yang biasa kita gunakan. Ayat yang seharian, ayat harian kita. Sebagai contoh, buku itu tebal. Untuk ayat biasa, terdapat 2 elemen penting yang perlu kita ketahui, yaitu subjek dan predikat. Cik, cikgu, suara cikgu tersekat-sekat. Oh, iyakah? Untuk ayat biasa merupakan ayat yang biasa kita gunakan. Ayat harian, contohnya buku itu tebal. Lepas tu, ayat biasa mengandungi 2 elemen penting, yaitu subjek dan predikat. Sulaya, boleh bagi tahu cikgu apa yang anda faham tentang subjek dan predikat? Ya cikgu, bagi pendapat saya, subjek ni adalah benda yang hendak ditujukan, manakala predikat pula penerangan bagi subjek. Betulkah cikgu? Betul. Subjek merupakan perkara yang dituju ataupun subjek berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi unsur yang diterangkan, manakala predikat menerangkan kepada tindakan yang dilakukan oleh subjek. Betullah seperti yang Sulaya cakap. Macam contoh ayat tadi, buku itu tebal. Buku itu merujuk kepada subjek, tebal merujuk kepada predikat. Maksudnya kita terangkan, predikat ini menerangkan apa maksud subjek itu, yaitu buku itu. Seterusnya, cikgu ada sediakan beberapa ayat dan cikgu telah kelaskan mengikut elemen-elemen yang kita belajar tadi. Yaitu cikgu telah kelaskan mana satu subjek, mana satu predikat. Jadi kamu boleh jadikan ini sebagai rujukan untuk kamu faham mana satu subjek, mana satu predikat. Sebagai contoh, cikgu baca untuk ayat yang pertama, saya pergi ke kerja. Subjek merujuk kepada saya, pergi ke kerja ialah predikat. Jadi nanti kamu tengok ya, dia punya ayat-ayat ini supaya kamu lebih faham apa itu subjek, apa itu predikat. Cikgu, Ya, Dila. cikgu. Kalau saya mau bercakap, saya suka makan, saya tuh kita kelaskan sebagai subjek dan suka makan tuh sebagai predikat. Kan cikgu? Betul tu Dila. Oke, nampaknya kamu sudah faham macam mana mau kategorikan mana satu subjek, mana satu predikat. Seterusnya, cikgu ada sediakan gambar raja. Jadi cikgu akan minta Shima bina satu ayat biasa dari gambar raja ini. Ya cikgu. Bina satu ayat biasa dari gambar raja ini. Emak. Okey, saya cuba cikgu. Okay, Emak sedang memasak di dapur. Emak sedang memasak di dapur. Betul Shima. Nasuha, boleh tak kategorikan mana satu subjek, mana satu predikat untuk ayat yang Shima bina tadi? Okey cikgu. Dalam ayat yang Shima bina tadi, kita boleh kelaskan emak tu sebagai subjek dan sedang memasak di dapur tu adalah predikat dalam ayat tersebut. Betul tak cikgu? Betul Nasuha. Okey, cikgu ada satu lagi gambar raja. Okey, cikgu. Cikgu akan minta Sulaya. Sulaya, bina satu ayat biasa dari gambar raja ini. Ya cikgu.
Ali dan Abu sedang bermain bola di padang. Boleh kah, Cikgu? Ali dan Abu sedang bermain bola di padang. Okey, boleh. Boleh, good. Nuradila, tolong kelaskan ayat yang Sulaya bina. Mana satu subjek, mana satu predikat. Dari ayat Sulaya tadi, Ali dan Abu tu dia dikelaskan sebagai subjek, manakala sedang bermain bola di padang itu predikat. Good. Boleh cikgu? Betul-betul. Good. Nampaknya kamu faham macam mana mau kelaskan ayat biasa kepada subjek, kepada predikat. Kita sudah pun habis belajar ayat biasa. Jadi, kita sudah belajar apa itu ayat biasa, berapa elemen dalam ayat biasa. So, ada siapa-siapa boleh beritahu cikgu berapa elemen penting dalam ayat biasa? Cikgu, suara cikgu sekat-sekat. Kita sudah habis belajar ayat biasa, jadi boleh tak beritahu cikgu, dalam ayat biasa terdapat berapa elemen penting yang perlu kita ketahui? Saya, Cikgu. Berapa, Shima? Ada 2, Cikgu. Apa saja? 1, kita mesti tahu subjek. 2, kita mesti tahu predikat ayat tu. Good, good, good. Maksudnya kamu sudah faham ayat biasa ini bagaimana. Seterusnya kita akan belajar ayat songsang. Nasuha, apa itu ayat songsang? Pada pendapat saya, Cikgu, ayat songsang itu adalah ayat yang terbalik. Boleh ke Cikgu? Okey, kita tengok apa itu ayat songsang. Ayat songsang merupakan ayat yang terbentuk daripada proses transformasi ayat biasa, iaitu subjek tambah predikat. Betul lah tu. Maksudnya ayat songsang ni ayat yang telah kita songsangkan. Sama ada predikat kita letak di hadapan ataupun predikat kita letak di tengah dan subjek berada di belakang. Betul lah tu, Nasuha. Seterusnya, kita akan belajar bagaimana membina ayat songsang. Untuk membina ayat songsang, terdapat 2 kaedah yang perlu pelajar ketahui, iaitu yang pertama, pendepanan seluruh predikat, yang kedua, pendepanan sebahagian predikat. Untuk pendepanan sebahagian predikat, terdapat 3 kaedah, iaitu pendepanan frasa kerja, pendepanan frasa adjektif, dan pendepanan frasa sendinama. Sebelum kita teruskan, cikgu akan beritahu peraturan dalam membina ayat songsang. Ada 3 peraturan yang perlu pelajar ketahui sebelum membina ayat songsang. Yang pertama, tidak boleh ada penambahan imbuhan. Maksudnya tidak boleh menambah imbuhannya, men, ber, mem, dan juga tidak boleh ada penambahan kata. Maksudnya kita tidak boleh menambah perkataan terhadap ayat yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, untuk membina ayat songsang, kita hanya menukar kedudukan sahaja, sama ada kita letakkan subjek di belakang ataupun kita letakkan di tengah. Jelas? Jelas, Cikgu. Jelas. Kaedah yang pertama ialah pendepanan seluruh predikat. Pendepanan seluruh predikat ialah seluruh predikat dalam ayat dibawa ke hadapan mendahului subjek. Cikgu akan bagi contoh untuk ayat yang pertama. Cikgu Hanif berfikiran kreatif. Kita kena kenal pasti mana satu subjek, mana satu predikat. Okey, contohnya ini. Cikgu telah kelaskan mana satu subjek, mana satu predikat. Subjek ialah Cikgu Hanif dan predikat berfikiran kreatif. Apabila ayat ini disongsangkan, ayat ini akan menjadi berfikiran kreatif Cikgu Hanif. Okey, untuk nombor 2, Cikgu mahu Sulaya bina ayat songsang berdasarkan
ayat ini. Kanak-kanak itu mandi sungai. Sulaya, Ya cikgu. tolong bina ayat Songsang. Mandi sungai kanak-kanak itu. Sebelum itu, cikgu mau Bolehkah cikgu? boleh, tapi tolong jelaskan mana satu subjek, mana satu predikat. Okay. Kanak-kanak itu adalah subjek, mandi sungai adalah predikat. Oke, kita tengok kalau betul. Oke, Betul tak, cikgu? betul. Kanak-kanak itu merupakan subjek, mandi sungai merupakan predikat. Jadi apabila disongsangkan, mandi sungai kanak-kanak itu. Maksudnya kita akan bawa keseluruhan predikat ke hadapan, diikuti oleh subjek. Seterusnya, kebanyakan orang Asia bertubuh kecil. Benda pertama yang kena kita buat ialah kita kena kelaskan mana satu subjek, mana satu predikat. Oke, subjeknya ialah kebanyakan orang Asia. Predikatnya bertubuh kecil. Jadi apabila disongsangkan, ayat ini akan berbunyi bertubuh kecil kebanyakan orang Asia. Seterusnya, bangunan tinggi itu belum tentu selamat. Jadi kita kena kelaskan mana satu subjek, mana satu predikat supaya senang kita untuk membina ayat songsang. Oke, subjeknya ialah bangunan tinggi itu, predikat belum tentu selamat. Jadi apabila disongsangkan, belum tentu selamat bangunan tinggi itu. Shima, boleh tolong cikgu bina ayat songsang untuk soalan nomor 5, untuk ayat nomor Boleh 5. cikgu. Oke. Mana satu subjek, mana satu predikat. Subjeknya ialah keropok lekor. Predikat ialah sangat popular di Terengganu. Jadi kalau disongsangkan sangat popular di Terengganu keropok lekor. Oke, kita tengok. Ya ke cikgu. Betul, Shima. Subjek ialah keropok lekor, predikat ialah sangat populer di Terengganu. Jadi apabila disongsangkan, sangat populer di Terengganu keropok lekor. Seterusnya, kita akan belajar kaedah kedua dalam membina ayat songsang. Untuk kaedah pendepanan sebahagian daripada predikat, dia terbahagi kepada 3, yaitu frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama. Nasuha, boleh beritahu cikgu tak apa itu frasa kerja? Frasa kerja itu adalah kata kerja yang maksudnya apa yang dilakukan, activity. Betul Kak Cikgu? Oke, gitu. Oke, betul lah. Frasa kerja ialah kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan ataupun keadaan melakukan suatu. Contohnya, berjalan, makan, memakan, dimakan, dan sebagainya. Jadi, untuk kaedah kedua, kaedah ini ialah dalam predikat itu kita akan mencari mana satu frasa kerja. Cikgu akan bagi contoh ya. Oke, untuk yang pertama, Pak Ahmad telah menjual sawah di hujung kampung itu. Jadi kita akan kategorikan mana satu subjek, mana satu predikat. Oke, subjeknya ialah Pak Ahmad, predikatnya ialah telah menjual sawah di hujung kampung itu. Tetapi untuk kaedah ini, kita kena mencari dalam predikat itu mana satu frasa kerja. Oke, frasa kerja dalam predikat ini ialah menjual sawah. Jadi kita akan ambil telah menjual sawah, kita letak di hadapan, diikuti oleh subjek Pak Ahmad, dan seterusnya predikat yang tadi kita akan sambung di belakang subjek. Jadi ayat songsang kita ialah telah menjual sawah Pak Ahmad di hujung kampung itu. Oke, untuk nomor 2, Cikgu Mahu Noradila. Adila? Boleh bina ayat songsang? Ya, cikgu. Tolong cikgu bina ayat songsang untuk nomor 2. Contoh nomor 2. Berguguran rumah
Dedaun kering apabila angin bertiup kencang. Oke, mana Betul satu? kah cikgu? Oke, sebelum itu mana satu subjek, mana satu predikat? Subjeknya dedaun kering. Predikatnya berguguran di halaman rumah apabila angin bertiup kencang. Jadi macam cikgu cakap tadi, untuk predikat kita ambil sebahagian, kita ambil yang perbuatan saja. Jadi Betul. saya ambil berguguran di halaman rumah dan sambung subjek dan tinggalkan predikat tu di belakang. Oke, kita tengok. Betul kan cikgu? Oke, tadi Dila cakap dedaun kering ialah subjek, predikat berguguran di halaman rumah apabila angin bertiup kencang. Oke, jadi kita akan bawa predikat yang menunjukkan kata kerja ataupun frasa kerja di hadapan dan diikuti oleh subjek. Jadi jawabannya ialah berguguran dedaun kering di halaman rumah apabila angin bertiup kencang. Oke, Dila, good. Maksudnya kamu faham. Oke, kaedah yang kedua, pendepanan frasa adjektif. Pendepanan frasa adjektif ialah frasa adjektif ini merupakan satu atau beberapa perkataan yang digunakan untuk menggambarkan sifat, keadaan, warna manusia. Macam contoh, malas, cantik, hodoh, bijak, pandai. Itu adalah beberapa contoh untuk frasa adjektif. Oke, untuk yang contoh yang pertama, keropok lekor sangat populer di Terengganu. Jadi, kita akan kategorikan mana satu subjek, mana satu predikat. Oke, subjeknya ialah keropok lekor, predikatnya ialah sangat populer di Terengganu. Dalam predikat, kita akan cari mana satu frasa adjektif, yaitu kata-kata sifat. Sangat populer merupakan frasa adjektif. Jadi, frasa adjektif ini kita akan letak di hadapan dan diikuti oleh subjek serta predikat yang tinggal tadi. Jadi ayat songsang kita ialah sangat populer keropok lekor di Terengganu. Oke, Nasuha, boleh bina nomor 2 nih ayat songsang. Penyataan nomor 2 pergi ayat Ya, songsang. cikgu. Saya coba. Kalau dari ayat ni kita boleh kelaskan dulu. Subjek dalam ayat ni adalah Sufian Suhaimi. Manakala predikatnya adalah sedang sakit di hospital. Tapi kita boleh kelaskan pendepanan frasa adjektif iaitu sedang sakit tenat. Manakala selebihnya predikat tu adalah di hospital. Jadi apabila kita songsangkan ayat ni, ayatnya berbunyi sedang sakit tenat Sufian Suhaimi di hospital. Betul tak cikgu? Oke, kita tengok. Betul, Nasuha. Macam yang Nasuha cakap tadi, kita kelaskan dulu mana satu subjek, mana satu predikat. Lepas tu, bila sudah dikelaskan dalam predikat tu, kita kena kenal pasti mana satu frasa adjektif. Jadi, ayat songsangnya ialah sedang sakit tenat Sufian Suhaimi di hospital. Betul, Nasuha. Good, good. Maksudnya, kamu sudah faham macam mana membina ayat songsang. Oke, untuk ayat yang terakhir, Cikgu mahu Sulaya, boleh beritahu cikgu apa itu frasa sendi nama? Ya cikgu, bagi pendapat saya cikgu, frasa sendi nama ni adalah penyambung bagi frasa nama. Macam contohnya di, ke, ya kan cikgu? Betul. Kata sendi nama ialah perkataan yang diletakkan di hadapan. Dia bukan sambungan, tapi kita letakkan di hadapan frasa kata, frasa nama. Contohnya macam yang Sulai cakap tadi, di, ke, daripada, kepada. Oke, itu adalah contoh-contoh frasa sendi nama. Penyataan yang pertama, keropok lekor sangat populer di Terengganu. Jadi kita akan kelaskan mana satu subjek, mana satu predikat. Oke, subjek kita ialah keropok lekor. Predikat kita sangat populer di Terengganu. Oleh kerana kaedah ini
dia menggunakan frasa sendi nama, kita akan ambil perkataan di Terengganu. Kita akan letak di hadapan dan diikuti oleh subjek, seterusnya predikat. Jadi ayat songsang kita ialah di Terengganu keropok lekor sangat popular. Oke, untuk nomor 2, Cikgu mahu Shima. Shima, Ya, cikgu. Okey. Dedaun kering tu subjek, berguguran di halaman rumah apabila angin bertiup kencang predikat. Jadi kalau kita songsangkan, kita bawa dulu di halaman rumah, dedaun kering berguguran apabila angin bertiup kencang. oke, kita tengok ya. Itu jawaban saya, cikgu. Oke. Kita cek. Oke, subjek ialah dedaun kering, predikat ialah berguguran di halaman rumah apabila angin bertiup kencang. Oke, untuk ayat ini kita akan bawa perkataan frasa sendi nama yaitu di halaman rumah di hadapan, diikuti dengan subjek dan predikat yang selebihnya. Jadi ayat songsangnya ialah di halaman rumah dedaun kering berguguran apabila angin bertiup kencang. Jadi jawaban Shima adalah betul, Tania. Terima kasih, cikgu. Oke, kita sudah belajar ayat songsang. Dalam ayat songsang kita ada berapa kaedah? 3, cikgu. Berapa? 2, 3, 3 cikgu. 3, Tiga. Tiga, cikgu. Iya kah 3? Biasa. Dua. 3. Cikgu, Ada tiga. ayat biasa Tidak. ada dua, Tidak. ayat songsang Dua. ada tiga. Soalan cikgu ialah dalam membina ayat songsang kita ada berapa kaedah? Ada 3 kaedah, Ada cikgu. tiga kaedah, cikgu. Iya kah 3? 2. 3. 2 2, cikgu. Oke, 2. Dalam 2 Tiga. kaedah ni apa kaedahnya? Ada 2, cikgu, ada 2. Apa Nasuha? 3 tadi itu cikgu peraturan. Oh iya, Ada 2 kaedah, cikgu. Yang pertama, pendepanan seluruh predikat. betul. Yang kedua adalah pendepanan sebagian predikat. Oke, untuk pendepanan sebagian predikat kita ada berapa? 3, cikgu. Ada Apa 3, Shima? cikgu. Apa? Apa tiga kaedah tuh? Frasa kerja. Frasa Frasa kerja. sendi Oke. nama, cikgu. Betul. Yang terakhir, Adjektif. frasa adjektif. Ya. Betul Sulaya. Adjektif. Oke, Frasa sebelum adjektif. Oke, betul. Sebelum kita membina ayat songsang, terdapat beberapa perkara yang perlu kita ketahui. Apakah itu? Tidak boleh ada sebarang imbuhan. Betul. Lagi? Tidak boleh ada penambahan kata. Betul. Dan yang terakhir? Hanya menukar kedudukan sahaja, cikgu. Betul. Betul. terakhir. Maksudnya kamu sudah faham bagaimana membina ayat songsang. Kamu sudah faham apa syarat yang perlu kita ketahui sebelum membina ayat songsang. Seterusnya, kita akan buat satu latihan untuk pastikan sama ada kamu betul-betul faham macam mana membina ayat songsang dari ayat biasa dan macam mana membina ayat biasa dari ayat songsang. Cikgu ada sediakan 4 soalan, tapi kali ini cikgu panggil nama menggunakan roda nama. Oke, ready? Ready? Nama yang dipanggil akan menjawab soalan pertama, nama kedua akan menjawab soalan seterusnya, ketiga dan sampailah seterusnya. Oke, cikgu akan putarkan
aplikasi yang cikgu buat. Oke, soalan pertama Nasuha yang akan jawab. Oke, soalan kedua Sulaya yang akan jawab. Siapakah soalan ketiga? Oke, soalan ketiga Noradila yang akan menjawab. Oke, tapi tidak apalah kita mau juga dengar bunyi untuk Shima. Oke. Jadi cikgu beri masa 1 menit untuk semua menjawab soalan masing-masing. 1 menit ya. Oke, semua sudah ready? Habis 1 menit. Oke, yang pertama siapa menjawab? Nasuha kan? Ya, cikgu. Oke, apa Nasuha. jawaban? Oke. Soalan yang pertama nih, peserta pertandingan pidato itu sungguh peta berbicara. Jadi kalau kita kelaskan, subjek dalam ayat ini adalah peserta pertandingan pidato itu. Manakala dia punya predikat adalah sungguh peta berbicara. Jadi kalau kita songsangkan ayat biasa nih, ayatnya akan berbunyi, sungguh peta berbicara peserta pertandingan pidato itu. Oke, kita tengok kalau jawaban Nasuha Betul tak, cikgu? Sungguh peta berbicara peserta pertandingan pidato. Betul. Oke, seterusnya Sulaya. Sulaya? Ya, cikgu. Ayat biasa kepada ayat songsang jawabannya adalah disebabkan hujan lebat yang berterusan, negeri-negeri di pantai timur dilanda banjir. Betulkah, cikgu? Kita tengok. Disebabkan hujan lebat yang berterusan, negeri-negeri di pantai timur dilanda banjir. Betul. Tania. Oke, seterusnya Noradila. Adila? Okay, ini ayat songsang ditukar pergi ayat biasa. Kalau ayat songsang tu dia predikat di depan, subjek di belakang. Betul. Jadi untuk tukar pergi ayat biasa, kita tukar subjek tu pergi hadapan, predikat ke belakang. Jadi untuk di sini cikgu, ayatnya jadi bangunan lama di pinggir bandar dirobohkan oleh pekerja. Betul kan cikgu? Kita tengok kalau betul. Bangunan lama di pinggir bandar dirobohkan oleh pekerja. Betul. Dan soalan yang terakhir ialah Norashima. Jawaban saya, kami berkumpul di rumah nenek di kampung pada hari raya pertama. Oke, kita tengok. Kami berkumpul di rumah nenek di kampung pada hari raya pertama. Betul, maksudnya kamu sudah tahu macam mana bina ayat biasa kepada ayat songsang, macam mana bina ayat songsang kepada ayat biasa. Tapi sesi pembelajaran kita belum lagi tamat tapi untuk silabus kita sudah belajar tata bahasa dan cikgu ada sediakan satu quizzes. Jadi kamu kasih keluar kamu punya telepon sebab cikgu akan share link quizzes di telepon di grup WhatsApp. Oke? Cikgu akan share slide untuk quizzes. Jadi kamu boleh tengok
dia punya code. Oke, nanti tulis nama penuh ya. Oke, Noradila, Siti Sulaya, Norashima. Oke. Nanti kalau sudah masukkan code, start. Selamat menjawab.
slot nomor 1 diikuti oleh Noradila dan Norashima. Tahniah. Oke, dengan itu berakhirlah kelas kita pada hari ini. Sebelum itu, cikgu ucapkan tahniah sebab sudi hadir kelas cikgu dan jadi pelajar yang aktif, maksudnya selalu menjawab, kalau ditanya menjawab, tidak ditanya pun menjawab juga. Dan tahniah, semoga apa yang kita belajar pada hari ini memberi manfaat kepada kamu untuk kamu gunakan nanti exam. Oke, sebelum kita bersurai, kita akhiri majlis pembelajaran kita dengan surah Wal-As dan Tazfi Kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Cikgu. Oke, Naradila. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama, Jumpa lagi Shima. cikgu. Oke, jumpa lagi next week. Bye.